أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan keizinan daripada Allah, kita dipertemukan dalam majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kepada kita kebaikan dengan dapat mempelajari kitab ini. Begitu juga kitab-kitab yang lain yang kesemuanya membawa kita kepada Allah, membawa kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya adalah menuju kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah menuju kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia supaya dia mendapatkannya, atau untuk wanita supaya dia dapat mengahwininya, maka hijrahnya menuju kepada apa yang dia mahu pergi kepadanya. Moga-moga pembacaan kitab ini tidak lain tidak bukan adalah semata-mata kita ingin menuju kepada keredaan Allah dan menuju kepada kasih sayang baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Moga-moga niat yang baik ini membawa kita kepada apa yang diinginkan oleh kita, insya-Allah azza wa jalla. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, sebelum kita memulakan majlis kita, marilah sama-sama kita berselawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebanyak 33 kali, dengan selawat yang alhamdulillah sudah didatangkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhdi bin Cik Aziz yang sedang berada di Kaherah sana. Terima kasih kepada Ustaz Muhdi yang telah mendatangkan di bahagian komen selawat yang saban minggu kita membacanya secara bersama. Marilah kita memulakan majlis ini dengan kita berselawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga majlis ini mendapat perkenan dan kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha a'la ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات،
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selesai kita berselawat sebanyak 33 kali sebagai pembuka bagi majlis ini. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para ulama, kepada para awliya, kepada orang-orang salih, kepada Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti perbahasan berkenaan dengan nasihat. Nasihat. Amalan yang membawa pelakunya ke syurga adalah kita memberikan nasihat. Lalu kita telah pun membicarakan tentang nasihat yang fokusnya adalah Allah Azza wa Jalla. Nasihat yang fokus nasihat tersebut adalah merujuk kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita juga telah melihat nasihat yang fokusnya adalah kepada para pemimpin, dan kita juga telah pun meneliti sebahagiannya berkenaan dengan nasihat yang berkait dengan kaum muslimin. Lalu kita telah pun menyatakan ataupun kita telah pun meneliti kalam Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari yang menyatakan apakah maksud memberi nasihat kepada orang umum, kepada kaum muslimin secara umum. Antaranya yang disebutkan, kita berhenti pada perbahasan lepas, iaitu apabila kita melihat seseorang itu yang rajin belajar dengan seseorang, tiba-tiba kita mendapati syekh yang
si murid tadi menuntut ilmu dengannya adalah merupakan seorang yang membawa dan menyebarkan kefahaman yang berunsur bid'ah. Contoh, membawa kepada pemikiran Allah Ta'ala bertempat, membawa pemikiran Allah Ta'ala seperti makhluk, Allah Ta'ala punya anggota badan. Jadi ini adalah perkara yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu di antara maksud menasihati kaum muslimin adalah kita menasihati si murid tadi. Kerana kita tahu dia ni orang yang baru nak belajar dan tak dapat lagi nak membezakan mana yang betul, mana yang salah. Kalau kita senyap dan tak menyatakan kepada dia, menyebabkan dia mungkin akan terkesan dengan gurunya. Sebab dia rasa mungkin apa yang disebut oleh si gurunya tadi adalah benar. Lalu akhirnya tanpa sedar, lama kelamahan dia akan berpegang dengan bid'ah yang dibawa oleh gurunya. Jadi antara cara menasihati kaum muslimin adalah bila kita mendapati seseorang belajar daripada guru yang salah, kita nyatakan kepada si murid tadi bahawa gurunya adalah bagian-bagian supaya si murid tadi dapat menukar kepada guru yang lain demi atas dasar menjaga akidahnya dan demi untuk menjaga kepribadian si murid tadi. Okay, Alhamdulillah kita telah bicarakan perkara ini dan hari ini kita akan masuk di muka surat yang ke-16. Masih lagi di dalam tajuk menasihati kaum muslimin, menasihati kaum muslimin. Di muka surat yang 16 pada ucapan yang berbunyi wa minha an yakuna syakhsu nazira waqfin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina Syekh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jal wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala sayyiduna al-imam Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullahu azza wa jalla wa radiya anhu wa minha an yakuna syakhsu nazira waqfin aw wasiyan ala amwali yatama ولا يحسن القيام بعمله لإهماله أو سرقته فيجب بذل النصيحة له فإن لم يرجع وجب تبليغ أصحاب الشأن ليستبدلوا غيره به ممن يكون صالحا للقيام بعمله وهذا أحد المواضع الستة التي تجوز فيها الغيبة. Okey. Antara nasihat kepada kaum muslimin juga, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, adalah apabila seseorang itu dia merupakan orang yang bertanggungjawab untuk menjaga harta wakaf, nazir waqf, orang yang sudah diamanahkan untuk menjaga harta wakaf, atau dia orang yang telah diamanahkan untuk menjadi pemegang wasiat berupa harta yang akan diberikan kepada anak-anak yatim setelah anak-anak yatim itu baligh. Contoh, anak-anak yatim itu ayah dan ibunya sudah meninggal, dalam keadaan si ayah dan ibu meninggalkan harta yang diwarisi oleh si anak. Oleh kerana anaknya masih kecil, maka mahkamah memutuskan bahawa fulan bin fulan adalah pemegang amanah. Dia yang akan memegang harta tersebut sebagai amanah dan dia akan serahkan harta itu kepada anak-anak yatim tadi apabila mereka sudah baligh nanti. Jadi tiba-tiba, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sama ada orang itu dia pemegang amanah berupa harta yang mesti diberikan kepada anak yatim contohnya, atau dia adalah orang yang memegang amanah sebagai penjaga harta wakaf, tiba-tiba dia tidak bagus di dalam melakukan tanggungjawabnya kerana dia cuai, dia buat lebih kurang, atau dia ni kaki pencilok, kata orang Minang, kaki pencuri, main sambil-sambil dia jaga, sambil menjaga, sambil mencuri. Dia yang menjadi pemegang amanah, tapi dalam masa yang sama dia pun songlap juga. Dan tiba-tiba kita tahu bahawa si fulan bin si fulan ni begini perangainya, begini fi'ilnya. Maka kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fayajibu bazlul nasihatilah. Hendaklah kita menasihati orang tadi. Kita nasihat, kamu tak boleh buat macam ni. Kamu pemegang amanah, kamu sepatutnya gini-gini, tak dicuai. Sebab ini semua adalah tanggungjawab. Jangan kamu mencuri, aku dapat tahu kamu ni mencuri harta gini-gini contoh. Fa illam yarji' wajib tablighu ashabi sya'ni. Kalau sudah dinasihati, kita dah menggunakan segala upaya kita untuk menasihati dia, tiba-tiba dia tidak kembali kepada kebenaran, sebaliknya terus berada di dalam
perangai lama dia, sama dia terus mencuaikan harta amanah tersebut atau dia terus mensonlap ataupun menyamun, mencuri harta tersebut, maka ketika itu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wajiblah kita untuk memberitahu, untuk menyampaikan perkara ini kepada orang-orang yang punya urusan. Maksudnya hendaklah diberitahu kepada mereka yang bertanggungjawab, yang berkuasa. Mereka kena maklumkan kepada pihak atasan. Maklumkan, nyatakan kepada pihak atasan, fulan bin fulan telah melakukan kesilapan gini. Jadi saya harap maknanya supaya apa? Supaya apa kita kena beritahu, kata Syekh Abdul Al-Ghumari, kepada pihak atasan, kepada pihak yang berwajib, kepada para pemimpin yang bertanggungjawab, supaya mereka akan menukar orang lain yang orang itu bagus untuk melaksanakan tanggungjawab tadi. Maknanya dah kalau orang yang sedia ada dah tak bertanggungjawab atau cuai, maka perlu diganti kepada orang lain supaya harta itu tidak rosak ataupun tidak hilang disebabkan kecuaian ataupun sikap jahat orang yang menjaga tersebut. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ini adalah merupakan salah satu di antara 6 keadaan yang kita boleh mengumpat. Sebab mengumpat ni cerita keburukan orang. Cerita keburukan orang kepada orang lain itu dianggap mengumpat walaupun kita tak cakap tipu. Maknanya itu dipanggil mengumpat. Kalau kita menipu pula, la qadarullah, satu orang dia menipu, dia kata fulan bin fulan buat begini-begini padahal orang tak buat. Itu tidak dinamakan mengumpat, itu dinamakan menfitnah. Dia telah melakukan pendustaan. Mengumpat ni atau dalam masalah panggil al-ghibah, cerita benda betul. Tetapi kalau orang yang diceritakan itu, orang yang kita ceritakan tentang dia itu dapat tahu, dia akan rasa marah. Maka itu dinamakan mengumpat. Cerita benda betul yang membabitkan aib orang tadi. Jadi pada asalnya tak boleh kita cerita aib orang kepada orang lain, sebab itu dinamakan sebagai mengumpat. Kita cerita keburukan dia, kita cerita perangai dia kepada orang lain, patutnya tak boleh, sebab kita diminta oleh syariat untuk menutup keaiban orang lain. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Cuma ada 6 keadaan yang kita dibolehkan untuk memberitahu, ataupun boleh kita mengumpat cerita keburukan orang lain. Salah satunya iaitu apabila orang yang memegang amanah cuai. Maknanya kita kena maklumkan kepada pihak yang sepatutnya. Bukan viral, tuan-tuan. Kita hari ini dapat tahu kesilapan fulan bin fulan dalam menguruskan harta sekian-sekian, kita viral terus. Akhirnya malu dia. Memanglah dia dah salah. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu menjaga aib dia. Bila kita viralkan begitu, dalam keadaan orang pakat tahu siapa dia, apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Dia akan malu dan dia sudah dirobek maruah dia. Dalam Islam tak boleh begitu. Dalam Islam kalau dia salah sekalipun, contoh macam tadi, dia diamanahkan untuk menjaga harta wakaf. Tapi dalam masa yang sama dia songlap harta wakaf tu. Maknanya kita kalau viral, satu dunia tahu dan dia akan malu. Sedangkan ada cara untuk kita mengelakkan perkara tersebut dengan mengecilkan ruang kemudaratan itu. Kalau kita sebut dalam Facebook secara umum, orang semua pakat tahu. Orang semua akan pakat tahu. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada cara lain yang boleh kita elakkan kemudaratan tadi, dalam masa yang sama kita mengecilkan peluang untuk orang dapat tahu aib orang tadi, maka itulah yang lebih dituntut. Sebab tu apabila ia berkait contoh macam tadi, dia makan harta orang, dia makan harta wakaf secara haram. Kita viral, bolehlah orang pakat tahu. Tetapi kepentingan untuk semua orang tahu tak ada. Yang pentingnya pihak berkuasa tahu supaya orang tadi dapat ditukar kepada orang lain. Jadi maknanya sepatutnya maklum kepada pihak yang berkuasa, mereka yang akan membuat keputusan. Tidak perlu untuk diviralkan. Hari ini sikit-sikit viral, sikit-sikit viral. Dan yang lebih menyedihkan kadang-kadang dalam akhbar, dalam berita, benda tak pasti lagi. Baru dituduh, baru didakwa, dia ditangkap contohnya atas tuduhan sekian-sekian-sekian. Dah kita viralkan dengan namanya, menyebabkan jatuh maruah dia.
Sebab kadang-kadang ia fitnah orang. Tetapi bila sudah ditulis di surat khabar begitu, masyarakat umum sudah menghukum orang itu bersalah. Ini satu kesilapan besar yang orang yang terlibat dalam akhbar, orang yang terlibat dalam berita, mereka akan teruk di hadapan Allah Ta'ala kelak. Kerana mereka nak sensasikan berita mereka, supaya orang beli akhbar mereka, supaya orang dapat buka web mereka atau Facebook mereka. Tapi dalam masa yang sama, mereka mahukan keuntungan dengan cara menjual maruah orang. Sebab tu satu benda yang sangat salah kalau kita tengok Fulan bin Fulan kalau kita tengok dalam 2-3 bulan yang lepas viral, ustaz sekian telah melakukan perbuatan yang tidak baik dengan muridnya, bagian. Bukan disebut berita itu semata-mata tanpa disebut siapa fulannya, siapa orangnya. Tapi dah sebut nama dah, orangnya siapa. Tetapi dituduh baru, belum diputuskan oleh mahkamah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Akhirnya, orang secara umum akan kata ustaz tu salah. Sedangkan mungkin dia salah, mungkin dia tak salah. Mungkin dia sebenarnya difitnah, bukan salah. Akhirnya, umum akan mengatakan dia sudah bersikap jahat. Dia ni orang yang songsang. Dia ni jahat dengan wanita atau dengan kanak-kanak lelaki. Maknanya apa yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang dah tuduh dia, orang dah kata dia salah. Jadi saya tak langsung, kita telah mendedahkan keaiban dia, sedangkan bukanlah menjadi satu maslahah untuk diketahui umum perkara tersebut. Sebab ada cara kita boleh rujuk pihak. Kalau contoh memang betul lah akhirnya mahkamah mendapati dia adalah bersalah, maka demi untuk memastikan tidak ada lagi mangsa yang terbabit, anak-anak murid dia yang terbabit, maka sekolah tu boleh ditutup. Atau dia diminta diberhentikan, dia tidak boleh jadi guru contohnya. Ada cara, tetapi bukan dengan kita viralkan akhirnya jatuh maruah orang tadi. Jadi pakat-pakat kita istighfar belakalah. Saya pun mungkin sebelum ni ada kesilapan, sikit-sikit nak viral, menyebabkan kadang-kadang kita nak terkenal atau kita kononnya niat baik supaya orang berhati-hati, tetapi dalam masa yang sama kita melepasi kadar darurat yang sepatutnya. Asalnya tak boleh dedahkan aib orang. Okey, boleh dedahkan aib orang apabila ada maslahah. Okey, maknanya dia asalnya tidak boleh, tetapi dibenarkan kerana ada darurat. Maka dasar kaedah kita, ad-darurah tuqaddaru biqadriha. Darurah itu sepatutnya berdasarkan kadar yang sepatutnya sahaja. Jadi contoh, kita nak dedahkan aib orang. Kalau kita tak dedahkan langsung, mungkin akan ada mangsa. Okey, maklumkan kepada pihak yang berkuasa. Tanpa perlu diviralkan. Masalah hari ini itulah. Bila fikir-fikir balik kan, orang yang nasihat saya pada diri saya, khususnya kepada orang yang terlibat dalam bidang siaran, dalam bidang kewartawanan, jangan kita nak akhbar kita laku, kita nak berita kita laju, tetapi dengan menjual maruah orang. Man satara musliman satarahullah. Siapa tutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia. Maksud dia apa? Berdasarkan konsep al-mafhum al-mukhalifah, siapa yang ataupun mafhumul mukhalafah, saya tersilap sebut mafhumul mukhalafati, siapa yang buka aib orang, Allah akan buka aib dia di dunia ataupun di akhirat, atau kedua-duanya sekali. Jadi maknanya kena hati-hati. Dan ini satu perkara yang sudah teruk sangat berlaku dalam masyarakat. Sikit-sikit viral, aib orang menjadi barang dagangan hari ini, lil asafi syadid. Jadi asalnya tak boleh, kita balik pada isu kita tadi, asalnya tak boleh dedah aib orang yang hatta dia salah. Contoh di sini dibuat contoh orang yang memegang amanah untuk harta wakaf, untuk harta wakaf. Dia tidak amanah. Maknanya kalau kita viral semua orang tahu. Niat baik supaya orang jangan tertipu, tetapi ada cara lain untuk dikecilkan skop mudarat itu. Sebab mendedahkan keaiban orang walaupun dia salah, itu adalah salah. Okey, tapi kalau tak dedahkan langsung akan ada mangsa. Baik, maknanya ketika itu dibenarkan oleh syarak. Cuma mesti berdasarkan kadar yang paling minimum untuk kita dedahkan aib dia. Takat mana yang kita perlu? Mudaratnya takat mana?
Okey, kita supaya dia tak lagi buat jahat dengan orang. Maknanya tak perlu dah semua orang. Cukup dengan maklumkan kepada pihak yang sepatutnya. Tapi kalau contoh ada orang fitnah kita, berita sudah tersebar, kata kita buat begini, sedangkan benda tu tak betul. Maknanya benda tu dah kita nak kalau kita sebut, saya mohon maaf, maklumat yang telah diberikan oleh fulan bin fulan adalah salah. Saya tidak melakukan perkara ini dengan bukti begini. Kalau kita sekadar nak maklum kat dia, masalah berita dah tersebar. Jadi maknanya kalau dah sampai ke tahap terpaksa kita dedahkan keaiban seseorang untuk kita bersihkan nama kita dan tak ada cara lain untuk kita kecilkan skopnya, maka tak apalah nak buat macam mana. Atas dasar masalah menjaga maruah diri sendiri. Itu pun takat yang perlu saja. Tak perlulah isunya satu isu kita sebut. Selain daripada tu saya juga nak sebut. Selain daripada dia fitnah saya juga nak sebut. Dia ni jahat. Perangai dia dulu masa sekolah rendah gini. Sekolah menengah dulu dia dah buat jahat. Itu apa pasal? Masalahnya dia telah buat fitnah dalam satu isu. Cukup dengan kita maklumkan kepada orang awam, mungkin berlaku salah faham, sebenarnya yang berlaku adalah begini-begini. Cukup. Tak perlu kita babitkan, kita bogilkan dia, kita nyatakan keaiban dia. Jangan. Memanglah orang kalau buat jahat dengan kita, kalau dapat peluang kita nak dedahkan aib dia, syaitan akan kata, dedah, dia dah buat jahat dengan kamu. Maka apa lagi, ini peluang. Tetapi syariat ajar, walaupun orang itu buat salah dengan kita, tetapi dia itu tetap umat Nabi SAW. Dia tetap kesayangan Rasulullah. Rasulullah tetap berdoa, moga Allah mengampunkan dosa dia. Maka tak sepatutnya kita membuat lebih kurang kepada orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Maka sebab itu dalam tasawuf diajar, walau macam mana orang tu sekalipun, dia tetap wali Allah, insya-Allah azza wa jalla. Yang bukan wali Allah seorang saja, saya. Setiap orang kena kata begitu. Saya saja, sebab saya tahu perangai macam saya begini, tak layak jadi wali. Tapi dia walaupun dia jahat dengan saya, tapi saya tak tahu dia macam mana dengan Allah. Jadi jangan buat lebih kurang dengan kaum muslimin. Jadi alhamdulillah kita dapat lihat di sini, kalau orang tu salah, tegur dia dulu. Kalau dia kata dia tetap dengan perangai dia gitu dan masalah ini membawa kemudaratan kepada orang, maka pergilah kepada pihak yang bertanggungjawab, bukan diviralkan. Alhamdulillah. Kemudian Syekh kata ada 6 tempat yang kita boleh dedahkan keaiban orang. Boleh kita mengumpat sesuatu, maksudnya buka aib orang kepada orang lain. Okey, keadaan pertama iaitu kalau macam disebut tadi, kalau dia ni memegang amanah tetapi dia songlap atau dia cuai dalam menunaikan amanahnya, kita dah nasihat dia tetap perangai macam sama, maka adukan kepada pihak yang sepatutnya supaya pihak yang sepatutnya dapat tukar kepada orang lain. Okey, yang kedua kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, as-sani at-tadhallumu fayajuzu lil mutadhallimi an yadhkura 'inda al-hakimi zulma khasmihi lah wa yaqul zalamani fulanun fi kaza wa la yazidu fi ad-da'wa shay'an lam yahsul min khasmihi fa in zada fa huwa fujur wal fujuru min khisalil munafiq lil hadits sahih wa idza khasama fajar. Yang kedua, keadaan kedua kita boleh dedah aib orang, kita boleh mengumpat, iaitu at-tazallum. Apa dia at-tazallum? Kalau ikut dalam bahasa Arab, tuan-tuan yang dirahmati Allah, at-tazallum ni maknanya kita mengadu yang kita dizalimi. Mengadu kezaliman orang lain terhadap diri kita. Maknanya kita mengadu supaya hak kita dapat balik semula. Maknanya kita maklumkan kepada pihak hakim untuk pihak hakim mengambil tindakan untuk mengkaji masalah ini dan memulangkan hak kita yang sudah dirampas oleh orang sekian-sekian sebab kita kena zalim. Jadi at-tazallum iaitu kita mengadu kepada pihak hakim. Bila kita mengadu kepada pihak hakim, kita kena sebutlah orang tu buat apa kat kita. Dia buat jahat apa? Maksudnya kita buka aib dia, tapi kepada hakim. Kepada hakim. Jadi as-sani at-tazallum. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, bolehlah bagi orang yang nak mengadukan yang dia itu dizalimi, dia boleh sebut kepada hakim kezaliman yang dilakukan oleh orang yang merupakan seteru dia, musuh dia tadi, yang buat zalim dengan dia tadi. Dia sebut contohnya kepada si hakim, fulan bin fulan, wahai tuan hakim, telah menzalimi saya pada perkara begian. Namun kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, dia tidak boleh lebih
daripada selain menyatakan kezaliman yang dilakukan oleh orang tadi semata. Maknanya dia nak minta daripada hakim supaya siasat dan pulangkan kembali hak yang sepatutnya dia dapat sebab hak dia sudah dirampas. Itu tujuan dia. Maknanya kata Syekh Abdullah Al-Ghubari, tak boleh cerita lebih. Takat yang kita nak je. Takat kezaliman tu je. Maknanya tak boleh. Kalau untuk pengetahuan Tuan Hakim, saya dengan dia ni kenal lama dah. Bukan takat saya kena zalim. Orang tu kena zalim, orang ni kena zalim. Lepas tu dia dulu memang masa kecil-kecil lu perangai jahat. Dulu dia pernah buat sama. Tu apa pasal? Tu kenapa tu? Cerita habis keaiban dia. Kalau dia salah sekalipun, memang dia sebelum ni buat benda-benda jahat tu sekalipun. Tetapi kita mengadu pada hakim tujuan dia apa? Tujuan nak ambil hak kita. Bukan tujuan kita nak cerita segala keaiban orang yang telah buat zalim dengan kita tadi. Main takat yang kita perlukan untuk dedah aib dia, takat tu je lah. Jadi maknanya tidak boleh lebih daripada apa yang selain daripada perkara tersebut. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Mari lagi sebut, tidak boleh kita sebut benda yang tak berlaku daripada orang itu. Contoh, dia buat zalim dengan kita. Tapi dalam masa yang sama, kita nak kuatkan kononnya. Dia ni memang jahat. Kita kata, dia buat zalim dengan saya. Dia pernah curi duit saya. Dia pernah rampas duit saya. Bukan takat saya, Tuan Hakim. Kawan saya yang satu sekolah dengan saya pun, dia pun pernah kena. Nama Fulan. Padahal kawan tu tak pernah pun buat zalim dengan sahabat kita tadi. Baik, kita dah menambah cerita. Jadi menambah cerita itu adalah satu kezaliman. Sebab itu kadang-kadang orang yang dia kata dia kena zalim, kadang-kadang dalam dia nak mendapatkan hak dia, dia juga buat zalim dengan orang lain. La haula wala quwata illa billah. Moga-moga Allah memberikan kepada kita keselamatan daripada menzalimi orang lain. Walaupun mungkin kita kena zalim, kalau kita mahu hak kita semula, cukuplah takat yang diperlukan semata-mata dan tak perlu kita nak melebih-lebih daripada yang sepatutnya. Kata Syekh Abdullah Al-Mari, kalau dia lebih, itu adalah fujur. Itu adalah melampaui batas. Itu adalah satu kejahatan yang jahat. Wal fujuru min khisalil munafiq. Melampaui batas. Sifat tak elok ni, sifat melebih-lebih ni, melampaui batas ini termasuk di antara ciri-ciri seorang munafik. Iaitu ciri-ciri seorang munafik dari segi perbuatan. Sebab kadang-kadang Nabi SAW disebut tentang munafik, Nabi nak bagi tahu perbuatan ini biasanya ada pada munafik. Bukan maksud dia siapa ada perbuatan tu confirm jadi munafik yang akan kekal api neraka Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik seluruhnya akan berada di bawah kawasan, di bawah kerak api neraka Allah Azza wa Jal. Itu munafik yang berpura-pura masuk agama Islam. Dia tipu kita. Kita ingat dia Muslim, rupanya depan kita dia berlakon jadi orang Islam. Belakang kita rupanya dia menduakan Allah Azza wa Jal. Itulah orang yang dianggap munafik secara i'tiqad. Mereka lah yang akan kekal api neraka Allah selama-lamanya. Tapi kalau perangai jahat, perangai macam orang munafik, cakap tak pernah betul, berjanji tak pernah tepat. Ini perangai. Walaupun perangai itu ada pada golongan munafik, tak semestinya bila orang Muslim ada perangai begitu, dia adalah munafik. Bahkan kita tak boleh kata orang ni munafik begian. Sebab bila kita kata dia munafik, kita tuduh dia pura-pura masuk Islam. Dan itu kita dah nuduh dia kafir. Sedangkan itu satu benda yang sangat bahaya. Maknanya, bila Nabi kata siapa ada perangai begini, dia adalah munafik. Maksud dia, munafik, kata guru kami Fadilatul Syekh Husni bin Rusdi, munafik secara perbuatan, secara amalan, bukan munafik secara i'tiqad dan keyakinan. Jadi Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis sahih, Nabi telah bersabda, wa idza khasama fajar. Apabila dia berseteru, dia melampaui batas. Maksudnya kalau contoh macam tadi, dia dah bergaduh dengan orang tadi sebab orang tu buat naya dengan dia, orang tu buat zalim dengan dia. Tetapi dalam dia nak mendapatkan hak dia melampaui batas. Melampaui batas adalah sikap yang biasanya ada pada seorang munafik yang pura-pura masuk Islam. Dan kita sebagai orang Muslim sangat jijik kalau dalam peribadi kita ada walau sedikit perangai orang yang berpura-pura masuk agama Islam. Sebab itu Nabi SAW sebut, perangai ni jangan buat sebab biasanya perangai orang munafik. Jadi setiap orang dia patutnya jijik kalau dia ada perangai macam tu. Kerana perangai ini perangai orang yang berpura-pura masuk Islam. Pun begitu, kalau adalah perangai itu pada fulan bin fulan, kita tak boleh kata engkau ni memang munafik. Tak boleh.
Sebab bila kita kata begitu, kita telah menuduh dia bukan beragama Islam. Kita tuduh dia pura-pura je. Padahal dia menduakan Allah, tidak mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Dan ini satu benda yang sangat-sangat besar, sangat-sangat bahaya. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah azza wa jal menyatakan keadaan yang ketiga. Keadaan ketiga yang membenarkan seseorang untuk dedahkan keaiban orang lain. Yang kita orang lain panggil mengumpat. Bahasa baru pula, membawang. Rupanya gamaknya orang Melayu kita ni dia ambil pada bahasa Arab juga asalnya. Sebab dalam bahasa Arab dia ada istilah tabassal. Tabassala fulanan, maksud dia seseorang sudah membogilkan seseorang yang lain. Tabassala fulanan. Kalau ikut ya ada kalimah basal. Basal tu kalau ikut bahasa Arab, basal maksud dia bawang. Bila sebut tabassala fulanan, kalau kita terjemah bodoh-bodoh gitu, kita kata membawang lah. Seseorang telah membawang orang lain. Tapi dalam bahasa Arab dia sebut tabassala fulanan, maksudnya orang itu sudah menjadikan orang itu tidak berpakaian. Kita sudah membogilkan dia. Jadi mungkinlah ada yang mengkaji perkara ni lalu ambil kalimah Melayu tabassal, dia membawang. Sebab bila kita maki orang tu, kita aibkan seseorang, maknanya seakan-akan kita sudah membuka pakaian daripada diri ni sampai dia nampak secara aurat dia. Mungkin itulah orang Melayu panggil membawang. Kadang-kadang kita berseronok, jom kita membawang. Bahasa tu macam kita seronok, tetapi seakan-akan kita nak kata jom kita buat satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Waliyahzubillah min zalik. Lepas tu jangan gurau geng-geng bawang, geng-geng membawang lah semua. Tak payah gurau lah ayat-ayat begitu. Sebab yang dimaksudkan dengan membawang dalam kefahaman kita adalah mengumpat. Mengumpatlah satu benda yang dibenci oleh Allah. Seakan-akan kita kata, jom kita buat perbuatan yang dibenci oleh Allah. Agak-agak berani tak kita nak bergurau macam tu. Waliyahzubillahi min zalik. Baik, yang ketiga, tempat yang ketiga yang boleh kita dedahkan keaiban seseorang, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, al-thalithu al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Fa idza ra'aita shakhsan yaf'alu ma'siyatan ka syurbi khamrin masalan, fayajuzu laka an taqula liman yaqdiru ala izalati dhalikal munkari fulanun yaf'alu kadza fazjurhu li alla ya'ud. Tempat yang ketiga, kita minta bantuan orang lain untuk sesuatu kemungkaran itu dapat diubah. Dia hampir sama dengan keadaan yang mula-mula tadi. Keadaan yang mula-mula tadi iaitu apabila seseorang itu dia memegang suatu amanah, tiba-tiba tidak amanah. Lalu kita pun adu kepada pihak atasan. Yang ketiga di sini dia hampir sama, tetapi dia bersifat lebih umum, iaitu sebarang kemungkaran. Maksudnya kalau ada seseorang dia buat kemungkaran, dia tak buat zalim orang, tapi dia buat mungkar diri dia sendiri. Dia suka minum arak, dia suka itu, dia suka ini. Lalu apabila, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, apabila kamu melihat seseorang melakukan maksiat, maknanya kalau kita lihat dia buat maksiat, kalau kita dengar dia buat maksiat, tak boleh lagi kita kata dia buat maksiat. Kita tak boleh kata lagi dia buat maksiat. Dengar cerita, Jadi kena hati-hati juga sebab kadang-kadang zaman hari ini orang kadang-kadang suka buat fitnah, lalu kita pun termakan sekali. Sebab tu baru-baru ni saya diberitahu oleh seseorang bahawa ada satu orang sahabat saya ini telah melakukan satu dosa besar. Waliyahzubillah min zalik. Kebetulan sahabat saya itu dalam grup, dalam satu grup saya. Ada orang maklum, kononnya dia ni mangsa lah, yang kawan saya tadi telah melakukan dosa besar dengan si mangsa tadi. Bukan mangsa lah, sama-sama buat maksiat lah. Jadi saya hanya dengar orang tu tuduh. Dalam masa yang sama, seseorang itu tidak akan bersalah melainkan apabila mahkamah putuskan dia bersalah. Saya terfikir, kalau saya tanya dia direct, betul ke kau buat gini, betul ke kau telah merosakkan anak perempuan orang begini. Maksudnya saya telah tuduh orang. Maknanya ketika itu saya sudah tak pasal-pasal orang tu akan sakit hati dengan saya. Kalau dia tak buat, macam mana pula? Jadi akhirnya saya fikir macam mana saya nak tegur perkara itu, tetapi dalam masa sama tidak mengguris hati orang tadi. Lalu saya pun tulis dalam grup. Saya kata dapat cerita dalam grup kita ni ada orang telah buat bagian. Kalau dia buat, saya minta dia bertaubat. Orang berkata siapa? Saya kata saya tak perlu sebutlah. Cukuplah takat dalam grup ni. Yang penting maknanya kalau dia buat benda tak elok ni, tak perlulah
dia ulangi lagi dan bertanggungjawablah. Okey, habis begitu. Jadi maknanya dia pun tak tension dengan saya sebab saya tak kata dia. Katakan dia tu bersalah, dia akan tahu, oh rupanya orang dah tahu. Jadi ada satu sebab untuk dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang setengah orang ni dia buat maksiat, kalau orang tak tahu dia terus buat maksiat. Tapi kalau orang dah tahu dia jadi takut. Dia takut maruah dia tercemar. Jadi dengan sebab saya dah sebut begitu, maknanya Alhamdulillah saya rasa moga-moga itu tindakan yang tepat. Saya tidak menuduh dia, dalam masa yang sama saya sebut umum supaya kalaulah perkara itu berlaku dia dapat tarik balik. Jadi maknanya kalau kita dapat tahu dia memang buat maksiat, kita memang tengok sungguh. Kita pergi rumah dia, tiba-tiba dia selamba minum arak dalam rumah. Dia kat luar rumah dia tak minum arak. Maknanya kalau begitu saya tak boleh dedahkan aib dia. Saya tak boleh sebut sebab dia tak buat maksiat terang-terangan. Cuma depan saya hari itu dia minum arak. Katakan contohnya. Dia tak berkaitan dengan cerita tadi, ni cerita lain. Ni contoh. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, contohnya apabila kamu melihat seseorang melakukan maksiat seperti dia minum arak contohnya, maka boleh untuk kamu sebut kepada seseorang yang mampu untuk menegah kemungkaran tersebut. Fulan telah melakukan maksiat, maka bagilah teguran kepada dia supaya dia tidak lagi kembali kepada maksiat tersebut. Maknanya pada asalnya tak boleh, saya kena tegur dia dulu. Saya tegur dia. Patutnya saya kena tegur dia dulu. Tapi katakan saya tegur tak jadi juga. Jadi ada satu orang, kalau saya tahu kalau saya sebut pada dia, orang tu boleh tegur, dan dalam masa yang sama orang yang buat maksiat tadi, kawan yang buat maksiat tadi akan tak jadi buat maksiat. Sebab kawan ni kalau tegur memang dia hormat sungguh. Ada cara. Kita tujuan dia nak supaya orang tu tak buat maksiat. Maksudnya mendedahkan keaiban orang ni dalam isu ini, kita nak supaya orang yang buat maksiat tu tak buat maksiat. Bukan maknanya peluang nak malukan dia. Jadi kalau begitu, bila saya dah tegur dia tetap buat maksiat, ada cara lain supaya dia boleh berhenti, iaitu melalui orang lain yang tegur. Mengapa saya tak maklumkan kepada orang itu? Tapi takat tu je lah. Dan dia pula memang orang yang boleh jaga aib orang tadi. Okey, selesai. Maknanya saya adukan kerana ada orang lain yang mampu untuk mengubah maksiat tu. Jadi kalau tak ada orang lain, kalau tak ada tak ada cerita. Kalau tak ada, maknanya saya dah tegur dia tetap buat maksiat. Dalam masa yang sama dia tak buat maksiat terang-terangan, dia depan saya je. Contoh. Dan kalau saya tengok kawan-kawan lain kalau tegur pun dia tetap tak berubah. Okey, perlu ke saya sebut pada orang lain? Kenapa saya nak sebut orang lain masa tu? Sebab kalau saya sebut pada orang lain, saya hanya nak dedahkan aib dia. Dalam keadaan tak ada pun masalah untuk dia. Maka ketika itu saya tak boleh sebut pada orang lain. Cukuplah saya tegur dan saya berdoa kepada Allah biar Allah buka hati dia. Tapi kalau ada cara lain, ada orang lain, kalau orang tu tegur, kaki maksiat tadi boleh berhenti. Tok guru silat dia ke contoh kan? Dia kaki minum arak, tapi tok guru silat dia memang dia takut dengan tu dia hormat sungguh. Saya main silat dengan dia contoh. Saya kata, apa engkau ni mesti silat tu minum arak? Dia kata, peduli apa? Tapi dia tak minum depan orang ramai. Saya seorang je tahu. Maka ketika tu macam mana? Saya sebut pada tok guru silat saya. Supaya tok guru sebut. Bila tok kata dengar cerita kata kau minum arak, berhenti terus kawan tadi. Maknanya dia dah selesai daripada terus melakukan maksiat. Jadi ini keadaan yang ketiga yang disebut oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang membolehkan seseorang untuk mengubah ataupun menyatakan keaiban seseorang kepada orang lain. Maknanya tuan-tuan, hari ini kalau kita fikir, astagfirullahalazim, minta kalau saya sebelum ni pernah melakukan kesilapan, Tuhan ampun dosa saya, dan juga kita semua, Allahumma amin. Minta-mintalah moga-moga Allah jaga kita. Sebab kadang-kadang seseorang itu menggunakan alasan kononnya amar ma'ruf nahi munkar, tetapi sebenarnya dia ingin mengaibkan orang. Ketika itu dia adalah penunggang agama. Dia menjadikan satu tujuan yang syarak pada asalnya untuk kepentingan peribadi dia. Wali'ayazubillahi min zalik. Sebab tu tuan-tuan, jagalah aib orang. Jagalah aib orang. Kadang-kadang, ialah bila orang tu rapat dengan kita, kita senang jaga aib dia. Cuba kalau dia buat pasal dengan kita. Masa tu, budak ni, Kang aku cerita kan kau ni siapa? Nampak? Kita senang nak dedah aib orang kalau dia musuh kita. Dan kadang-kadang kalau kita tengok dalam isu-isu politik selalu berlaku perkara ni. Asal tak satu parti, senang kita dedahkan keaiban lawan parti yang lain, kawan kita daripada parti yang lain, atas dasar kerana dia tak satu geng dengan kita.
Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak buat apa benda pun kena balik pada syariat. Man satara musliman satarahullah. Saya peribadi ada je kawan-kawan kita yang kita tahu perangai dia, kita tahu pernah jahat dia sebelum ini, dan dia pula sering buat masalah dengan kita. Kadang-kadang dia maki kita ke contoh, dan saya kenal dia siapa. Tapi boleh ke saya sebut aib dia? Tak boleh. Tapi dia buat jahat dengan saya contoh, tak apalah, saya dah sedekahkan saya untuk diri dia. Dalam tasawuf dia ajar, guru kami Fadilatul Syekh Husri bin Rushid ajar, kalau seseorang Muslim itu maki kita, buat benda tak elok dengan kita, jatuhkan maruah kita, walaupun kita boleh sebenarnya untuk menuntut hak, kita adukan kepada pihak yang sepatutnya, tapi dari segi yang lain, itu kalau dari segi fiqahnya kita boleh minta, kita boleh bawa kepada mahkamah, kita boleh saman contoh. Tapi dari sudut yang lain, dari sudut yang lebih halus, ataupun kita sebut dari sudut kesufian, kata guru kami Fadilatul Syekh Husri bin Rusdi, sedekahkanlah diri kamu untuk orang tadi. Maknanya kamu sedekahkanlah, sebab yang penting dia gembira. Lain sikit cara kefahaman orang sufi. Orang tu maki kita, memanglah kita marah, tetapi kalau kita pandang dari sudut yang lain, dia gembira maki kita. Bukankah kegembiraan dia itu satu benda yang kita pun nak? Kita nak dia gembira sebagaimana kita nak juga diri kita gembira. Jadi kefahaman dia lain sikit lah. Kefahaman orang sufi ni dia halus sangat. Dia sangat halus. Tak terfikir kita kadang-kadang. Subhanallah. Ulama-ulama sufi ni mereka sangat halus. Lalu oleh kerana dah dia gembira, walaupun kegembiraan dia itu tak betul, dia gembira maki kita, memanglah dia salah. Tetapi dalam masa yang sama, kita memang nak dia gembira ke kita nak dia jahat, dia susah? Kita nak dia dirundung kesedihan. Orang Muslim yang baik, dia mahu kebaikan yang dia terima, begitu juga orang lain terima. Kan adalah hadis yang disebut, al-muslim man la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seorang pun di kalangan kamu. Maksudnya tak sempurna iman kamu, melainkan sehinggalah dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk diri dia. Ada tak di kalangan kita yang suka diri kita ini dapat susah, sentiasa sedih? Tak ada. Kita nak sentiasa happy pada diri kita. Maka benda yang samalah juga kita kena nakkan supaya berlaku pada orang lain. Jadi bila orang tu kebetulannya kegembiraan dia suka maki kita, dia tak maki kita satu hari, dia tension. Dia maki kita, dia kutuk kita, dia puas hati. Dan kita pun dapat tahu. Maka sedekahkanlah diri kita kepada dia supaya dia gembira maki kita. Dan kita pun tak rugi sebab kita pun gembira sebab kita telah menggembirakan orang tadi. Dalam masa sama kita maafkan dia. Akhirnya dia maki kita macam mana sekalipun, kita mohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa dia. Dia gembira dan moga-moga dosa dia juga diampunkan Allah sebab kita sudah memaafkan. Jadi akhirnya alhamdulillah, dia walaupun sudah tersalah, akhirnya diampunkan Allah sebab kita dah maafkan. Dalam masa yang sama dia pun gembira. Dalam masa yang sama kita pun gembira sebab kita telah berjaya menghilangkan daripada diri kita rasa marah tak terpasal pada orang, rasa membenci sama kaum muslimin, dan kita juga gembira sebab Allah Azza wa Jalla tidak akan mensia-siakan seseorang yang memaafkan orang lain. Maknanya subhanallah, kalau orang maki kita, sedekahkanlah. Kan kalau orang yang kena zalim, doanya makbul kan? Okey, baik orang tu maki kita, dia sudah dedahkan aib kita, kita sudah dizalimi. Angkat tangan tuan-tuan, doa tengah makbul tu. Doakan, ya Allah ampunkan dosa dia. Ya Allah naikkan darjat dia. Ya Allah tutup aib dia. Ya Allah jadikan dia di kalangan hamba-hambamu yang kau sayangi. Ya Allah ampunkan segala dosanya. Amin. InsyaAllah doa makbul sebab doa orang yang kena zalim. Jadi sedekahkanlah dirimu agar orang itu gembira. Susah tuan-tuan, cakap senang lah, cakap senang. Tapi cuba tuan-tuan, cuba. Kita tahu orang tu buat zalim dengan kita, kita tadah tangan, kita kata, ya Allah, aku sedekahkan diriku untuk orang tadi. Dia maki aku macam mana pun, ya Allah, aku sudah sedekahkan. Maka janganlah dikau azab dia dengan sebab dia maki diriku. Janganlah dikau letakkan dosa pada dia dengan sebab dia maki diriku, sebab aku sudah maafkan dia. Subhanallah. Kalau begitu tuan-tuan, maknanya dia gembira sebab maki kita, tapi dia di akhirat pun gembira sebab rupanya dia tak ada dosa. Sebab walaupun pada asalnya maki orang dosa,
Tapi dah yang kena maki memaafkan. Dan yang memaafkan rugi ke tuan-tuan? Tak. Dia akan lagi tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Tak akan tension satu orang yang memaafkan orang lain. Tetapi orang yang tidak memaafkan orang lain, orang tu yang biasanya tension. Dia akan tekan, dia macam nak marah orang. Tapi kalau dia memaafkan, subhanallah, Allah Ta'ala akan tinggikan darjat dia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala sebut antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menahan kemarahan dia dan orang yang memaafkan kesilapan orang lain. Ya Rabb, moga-moga kita termasuk di kalangan mereka. Allahumma amin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada lagi 3 keadaan dan insya-Allah 3 keadaan ni sedikit. Saya mohon maaf tiba-tiba terlebih pula di sini tanpa dirancang Moga-moga ada baiknya. Allahumma amin. Yang seterusnya kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Ar-rabi'u al-istifta'u fayajuzu an yaqula lil mufti ta'adda alayya fulan fa hal lahu dhalik wa kaifa af'al li akhudha haqqi minhu. Yang keempat, tempat yang keempat yang kita boleh untuk menyatakan keaiban orang lain, iaitu ketika kita ingin meminta fatwa. Kita ingin meminta fatwa daripada seorang mufti. Contohnya, kita nak minta fatwa tapi terpaksa sebut sikit aib kawan kita supaya kita dapat jawapan yang betul. Jadi ketika itu kita dibenarkan untuk menyatakan keaiban orang tadi atas dasar semata-mata ingin minta fatwa. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari kata, bolehlah orang yang nak minta fatwa tadi tanya pada mufti, tanya pada orang alim. Dia sebut contohnya, ta'adda alayya fulan. Wahai tuan guru, fulan bin fulan, kita pun sebut nama dia. Dia dah buat zalim dengan saya. Boleh ke dia buat macam tu? Memang halal ke? Ke sebenarnya haram? Ke halal tapi saya ingat benda tu haram? Kita minta fatwa. Boleh ke dia buat sisi syarak? Kita rasa dia dah buat zalim tapi kita nak minta penjelasan. Betul ke yang saya faham itu zalim? Atau sebenarnya dia buat tu betul tapi saya yang rasa dia tu buat zalim? Kemudian boleh tak contoh? Kata Syekh Abdullah Ghumari, dia juga boleh sebut pada si mufti tadi, wa kaifa af'al li akhudha haqqi minhu. Bila si mufti kata, dia memang dah buat jahat dengan kamu tu, dia dah buat zalim dengan kamu. Akhirnya kita tanya, macam mana saya nak buat wahai tuan guru supaya saya boleh ambil hak saya yang telah dizalimi oleh fulan bin fulan? Maka kita minta pendapat tuan guru tadi, apa yang saya kena buat supaya saya dapat balik hak saya. Dia ada beza sikit dengan bila kita mengadu kepada pihak hakim. Hakim maknanya undang-undang, tetapi kalau dari segi fatwa hanya semata-mata ingin meminta pendirian syarak macam mana, meminta secara hukumnya macam mana. Tapi kalau kita buat pada hakim dia akan tertakluk kepada undang-undang, dan bila sudah diputuskan undang-undang maknanya dia akan berkait dengan mahkamah dan sebagainya. Tapi kalau minta fatwa sekadar kita nak minta penjelasan secara hukum syaraknya, secara fiqahnya boleh atau tidak. Jadi kalaulah kita nak minta satu fatwa tu kita terpaksa sebut keaiban seseorang, ya silakan. Kita perlu, kalau terpaksa sebut, kalau tak perlu sebut, cukup tuan guru, saya ada seorang kawan, dia buat jahat dengan saya tak perlu sebutlah nama dia. Okey, selesai. Tak perlulah kita nak sebut. Tuan guru nak tahu tak siapa orang tu. Kalau tak perlu, sekadar kita nak tahu hukum, tak perlu kena dedahkan orang tu, tak perlu. Tapi kalau kita nak minta penjelasan hukum, memang kita terpaksa sebut nama orang tadi. Maka ketika itu kita kena sebutlah untuk kita dapatkan hukum tu dengan tepat. Okey. Itu keadaan yang keempat. Secara minta fatwa kita bolehlah dedahkan keaiban seseorang. Kelima, al-khamis al-mujaharatu bil ma'siyah. Apabila seseorang sudah melakukan maksiat terang-terangan, bukan dia buat dalam rumah dia. Kalau dia minum arak, kita pergi rumah dia, minum arak dalam rumah dia, itu masih dianggap dia belum terang-terangan, walaupun dengan kita dia dah terang-terangan tapi tidak dianggap lagi terang-terangan. Dia belum lagi dianggap terang-terangan. Jadi ini kalau sampai kat luar rumah pun dia pun buat maksiat selamba je. Minum arak ikut dan sambil berjalan minum arak. Buat maksiat ikut selamba je, tak fikir orang dah. Jadi ketika itu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, al-khamisu al-mujaharatu bil ma'siyah fa idza kana syakhsun yujahiru bi syurbil khamri masalan
fayajuzu laka an tadhkurahu bima jahara bihi faqat fa in zakartahu bizina fahiya ghibah. Jadi apabila orang tadi sudah membuat maksiat terang-terangan, maka ketika itu dia sendiri sudah mendedahkan keaiban dia. Apabila dia sendiri sudah membuka keaiban dia kepada orang lain, kalau kita pergi cerita keaiban dia yang dia sendiri sudah dedahkan, itu tidak dianggap berdosa. Jadi contohnya, apabila seseorang itu, kata Syekh Abdullah Al-Umari, dia terang-terangan minum arak contohnya, maka boleh untuk kamu menyebut keaiban dia tadi yang dia buat secara terang-terangan sahaja, kata Syekh Abdullah Al-Umari. Maknanya kita menyembang orang kata, bercerita fulan tu minum arak lagi lah. Kita menyembang sama kawan kita, kawan kita seorang tu dia minum arak lagi lah. Itu kan kita dah dedah naik dia. Tapi kawan yang minum arak tu memang tiap-tiap hari berjalan ke orang kemari, selamba minum arak tu orang. Jadi ketika itu dia sendiri sudah membuka keaiban dia. Mereka ketika kita cerita aib dia, kita hanya menyatakan keaiban yang semua orang dah tahu. Jadi tidak dianggap mengumpat, sebab dia orang yang sepatutnya kita nak tutup aib dia sendiri yang sudah membuka keaiban dia. Jadi segi hukumnya tak berdosa lah kalau kita menyebutkan keaiban dia tadi. Tapi kita boleh sebut keaiban dia yang dia sendiri dedahkan saja. Adapun kalau dia ada keaiban yang lain yang dia tidak dedahkan, contoh di sini kalau kata Syekh Abdullah Umar kata, kalau kamu menyebut orang yang melakukan maksiat yang minum arak tadi, kamu sebut tentang zina dia. Kamu yang menyembang, kau nak tahu tak? Dia tu dah lah minum arak, pergi mana-mana minum arak. Aku pernah pergi rumah dia sekali, depan mata aku dia buat benda tak elok dengan orang perempuan lain. Pergi cerita pula aib kawan tadi. Haram. Sebab walaupun dia sudah mendedahkan keaiban dia, keaiban yang didedahkan hanyalah keaiban minum arak. Maka bila kita pergi tambah keaiban lain yang dia tutup tapi kita buka, maka kita sudah melakukan satu kejahatan, kerana kita sudah membuka perkara yang dia sendiri mahu keaiban dia ditutup. Kita nak tak keaiban kita dibuka? Tak nak. Maka sebagaimana kita nak perkara itu berlaku pada kita, perkara itu jugalah kena berlaku kepada orang lain. Sebab tu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini betul-betul satu hadis yang sangat ringkas, tetapi kalau kita apply dalam diri kita, kita laksanakan diri kita, kita memang akan menjadi manusia yang sangat baik. Kita fikir, kalau berlaku aku suka atau tidak? Aku ada aib, aku nak tak aib aku orang dedah? Tak nak. Kalau begitu, dengan orang lain pun aku tak boleh dedah aib dia. Sebab dia pun tak nak keaiban dia dedah. Okey, dia tadi dah minum arak, dia dah buka aib dia. Buat macam mana? Dia sendiri yang buka. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada satu keaiban lain yang dia tutup. Dia tak nak orang tahu. Dan kita tahu. Kalau kita ada keaiban pun kita tak nak dibuka. Kenapa kita pula nak buka keaiban orang lain? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Syekh Abdullah Umari, kalau kita sebut keaiban dia berzina contohnya, sedangkan dia tak dedahkan benda tu pada orang lain, maka itu sudah dianggap mengumpat. Mengumpat termasuk dosa besar, tuan-tuan. Mengumpat adalah termasuk di antara dosa besar. Dan yang keenam, keadaan yang keenam, qala rahimahullah, as-sadisu an yashtahira asy-syakhsu bi laqabin muayyan. Maafkan saya, salah sebut. As-sadisu an yashtahira asy-syakhsu bi laqabin ma'ibin wa yunsa ismuhu al-asli wa dhalika kal a'mash wal a'raj wal a'ma wad-dal wal asam wa nahwihi fayajuzu dhikruhu bilaqabihi li'annahu la yu'rafu bighairihi. Okey. Contohnya kalau seseorang itu, yang keenam, keadaan yang keenam yang kita boleh dedahkan keaiban orang. Kita boleh sebut kekurangan yang ada pada dia. Kalau dia tu sudah terkenal dengan satu laqab, dia terkenal dengan satu gelaran, yang gelaran itu mengaibkan. Tapi itulah yang orang pakat tahu. Dan orang pun dah lupa nama dia. Dan kebetulannya nak sebut tentang dia, dah terlupa nama dia. Jadi kita pun nak supaya orang tahu cerita tentang si fulan yang kita maksudkan, kita pun sebutlah tu, si pekak tu. Allah lupa nama dia. Siapa nama dia? Allah tak ingat. Alah ni yang pekak tu. Oh, di kampung tu seorang je pekak. Agak-agak aku tercakap dengan dia, pekak dia seronok tu. Dia mesti sedih punya. Bila aku tercakap dengan dia pun dia tak dengar sebab dia pekak kan. Tapi disebabkan kita kata, baru-baru ni
Allahu Akbar, kesiannya budak tu. Allah, siapa nama dia? Allah, lupa. Ni yang pekak tu. Saya tengok dia baru ni, ya Allah, dengan duit tak ada. Jom kita pakai kutip derma untuk dia. Sian kat dia. Kita bukan nak menyembang, nak kutuk dia. Kita nak buat benda baik. Tapi supaya maklumat tu sampai, terpaksa dedahkan aib dia. Sebab orang pakat tak kenal dia. Budak yang mana? Budak yang mana? Alah, siapa nama budak tu? Allah. Ni nama dia Ali. Ali mana? Alah, tak kenal Ali. Saya tak ingat nama ayah dia. Alah, Ali mana? Allah, hai. Ni yang pekak tu. Oh, yang pekak tu. Kenapa? Apa? Kita dedahkan aib dia. Dia pekak. Tapi dalam masa yang sama, orang pakat tak tahu nama dia. Orang tak tahu. Jadi kalau dia tu orang tahu nama dia, orang kenal nama dia, tak bolehlah kita buka aib dia. Kan? Sebab dia akan menyebabkan kita menyebut keaiban seorang tanpa keperluan. Di sini ada hajat sebab orang dah tak ingat nama dia. Jadi kata Syekh Abdullah Ghumari, kalau nama asli dia, nama sebetulnya sudah dilupai dan dia lebih terkenal dengan sebutan yang membabitkan keaiban dia, keaiban tubuh badan dia, maka ketika itu bolehlah kita menyebut keaiban tersebut atas dasar semata-mata untuk memperkenalkan, untuk kita memperkenalkan orang tentang siapa yang kita maksudkan. Contohnya, kal A'mash. A'mash ni kalau ikut dia, tuan-tuan, hadis sebenarnya, haddatsana A'mash. Ada seorang perawi hadis, dia bukan namanya A'mash, tapi gelarannya Al-A'mash. Al-A'mash kalau ikut dalam bahasa Arab, orang yang dia ada sakit mata. Dia ada masalah mata dan air mata dia sentiasa mengalir. Dia ni sentiasa sakit mata. Dia ada penyakit mata. Itu satu keaiban. Ini dia ada penyakit. Sentiasa air mata dia mengalir. Jadi bukan menangis sebab sedih tak. Dia memang mata dia tak sihat. Jadi air mata dia dia ada penyakit mata menyebabkan air mata sentiasa keluar. Jadi kita kata tu yang sakit mata tu, yang duk apa, yang tak mata penuh kat mata tu. Baik, kita dah sebut keaiban dia, tetapi dalam masa yang sama atas dasar kerana orang dah tak ingat nama dia. Tapi kalau kita tahu nama dia, orang lain pun tahu nama dia, tak payahlah sebut keaiban dia. Sebab ni Ali tu yang tak mata tepek tu kenapa tu? Orang pakat kenal siapa dia. Ali, semua Ali semua kenal siapa Ali tu. Anak Pak Abu contoh, Ali anak Pak Abu. Orang pakat tahu belaka. Tak payah sebut tu anak Ali anak Pak Abu tu yang tak mata. Kenapa yang pakat tambah aib dia sedangkan orang dah tahu nama dia. Jadi menyebutkan seseorang dengan nama yang mengaibkan hanya boleh kalau nama dia tak diketahui, tetapi gelaran yang mengaibkan tu yang orang kenal. Jadi contohnya Al-A'raj ataupun Al-A'mash yang sakit mata tadi. Al-A'raj yang tempang, jalan tempang, yang ngecek-ngecot, jalan kaki mengecot-ngecot. Kalau kita kaki tempang, orang kata, apa khabar si tempang? Sedih hati. Itu satu keaiban. Tak boleh kita panggil orang dengan benda yang menyedihkan dia, yang memalukan dia. Tapi kalau di kampung tu, kita kata ni, baru ni saya jumpa Ali anak Pak Abu tu. Orang kata, Ali anak Pak Abu yang mana? Anak Pak Abu nama Ali yang mana satu Orang pakat tak kenal. Allah. Alahai. Takkan ni yang kita pun sebutlah. Alah yang orang pakat tak ingat. Alahai. Ni yang tempang tu. Ya. Kenapa? Kita pun cerita. Baru ni saya jumpa dia kat Bekal. Kita pun ceritalah benda yang tak mengaibkan tu. Cuma terpaksa sebut yang tempang. Al-A'raj. Jadi ketika itu dibolehkan. Ataupun A'ma. Buta. Ataupun Abdal. Yang sesat. Pergi jalan kampung sesat tak habis-habis. Sikit-sikit sesat. Asyik lupa jalan. Kita satu keaiban juga. Tapi bolehlah kita sebut atas rasa kalau nama dia orang tak kenal. Kita kata, baru ni saya dah buat kutipan sikit ni nak tolong kawan kita tu. Nama je Zainuddin tu. Zainuddin mana kata? Alah, Zainuddin anak Pak Ali. Anak Pak Ali nama Zainuddin yang mana satu jenuh cakap-cakap. Orang pakat tu. Allah, inilah yang kalau pergi mana-mana syek sesat tak habis-habis tu. Si sesat tu ke? Kenapa dengan dia? Kita pun macam baru ni dia barang kena curi, habis semua barang dia. Mari kita nak ajak orang buat kebaikan, tapi nak perkenalkan orang tu terpaksa sebut keaiban dia. Tak apalah sebut atas kata-kata tu ya. Okey. Al-Asam, contoh lagi, pekak dan sebagainya. Jadi ketika itu bolehlah kita sebut, kata Syekh Abdullah Ghumari, kita sebut laqab dia, dia punya gelaran dia yang ada unsur keaiban sebut. Kenapa? Sebab dia tak dikenali dengan selain daripada keaiban tersebut. Kita sebut nama dia pun orang tak ingat.
sebut ciri-ciri dia pun orang tak tahu yang mana satu. Kalau sampai tahap gitu, terpaksalah kita atas dasar supaya orang tahu dia tu yang mana satu, sebutlah sedikit keaiban dia yang terkenal di kalangan orang lain. Inilah 6 keadaan yang dibolehkan untuk kita menyebut keaiban seseorang. Ini semua sebab apa? Sebab Syekh Abdullah Al-Umari rendangkan perbahasan berkenaan dengan, iaitu pada asalnya Syekh Abdullah Al-Umari nak menyatakan antara nasihat kita kepada orang lain adalah apabila kita membawa kepada pihak atasan yang orang ni melakukan kejahatan bagian-bagian dan ini membahayakan orang lain. Kita bawa kepada pihak atasan yang meminta supaya ditukar orang ni sebab dia ni kaki songlap. Jadi di situlah kita dedahkan aib dia. Lalu Syekh Abdullah Al-Umari pun merendangkan. Bila sebut tentang aib orang ni, pada asal tak boleh. Tapi ada 6 keadaan yang dibenarkan. Alhamdulillah ke-6-6-nya sudah kita bicarakan. Kita bicarakan pada perbahasan ini. Baik, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT di atas kelas pada hari ini. Walaupun tak sempat kita nak masuk kepada amalan-amalan yang seterusnya. Tapi Alhamdulillah, moga-moga kita telah pun melaksanakan tanggungjawab kita dalam memahami kitab ini dengan baik. Allahumma amin. Oh, ada soalan Saya tengok jap. Nama page Riak baru ni viral sikit. Satu page nama dia Riak boleh ke tidak? Asal dia kalau dia nak promosikan page dia dengan dia menyebut satu maksiat, tak boleh tak boleh. Tapi saya tak pastilah, saya peribadi je saya tak pasti apa yang dia maksudkan dengan riak tu tu kena tanya dia lah. Tapi kalau dia kata memang saya niat nak promosi, saya nak supaya web ni orang pakat tengok, jadi saya fikir-fikir kalau tulis nama elok-elok ni biasa orang tak nak, jadi saya tulis nama yang tak elok dengan tujuan orang pakat tengok. Jadi page saya jadi terkenal. Itu tak boleh. Itu maknanya kita menjadikan maksiat sebagai promosi kita. Tapi apa-apa pun saya peribadi, saya tidak mengetahui orang yang buat page dengan nama riak tu apa niat dia. Ke la qadarullah kod nama dia ke? Atau sejenis makanan. Itu yang maknanya memang kita kena fikir panjang lah. Tak cepat lah kita nak kata dia salah. Nak kata dia salah tu jangan lagi lah. Tapi ala kulli hal, secara dasarnya kalaulah seseorang itu menamakan satu benda dengan nama yang tak elok, maka tidak dibolehkan. Dia tidak bolehkan. Namun bila dah berlaku macam ni, adakah dia sebut tu atas sebab apa? Yang tu kena tanya balik. Kita tanya balik. Macam baru ni dulu, bukan baru-baru ni, dulu-dulu lah. Bila saya pergi ke Allah, mana nama tempat tu, lupa lah. Ada, dia dekat Sarawak apa nama tempat tu tak ingat. Jadi orang tempat tu kata, Ustaz, dadah di Semenanjung haram, tapi kalau di sini halal. Terkejut saya, dadah halal? Mana boleh, saya kata. Dia kata sebab dadah kalau di kampung ini ada satu ikan namanya dadah. Rupanya nama ikan. Nama ikan. Jadi tak tahulah kalau kawan kita yang sebut nama riak tu sebab dalam bahasa suku dia bila sebut riak tu maksud dia apa ke, yang tu saya tak tahulah. Tu kena tanya baliklah kepada orang yang menulisnya. Namun kalau dia mahu menyatakan satu perkara dengan sebab tujuan untuk maksiat, maka tak boleh lah. Tak boleh. Okay. Seterusnya kita tengok satu soal lagi. Mau ditanya apa ni? Ya Maulana, hal minal mungkin an tashrahu qaul al-Imam Syafi'i man nala minni aw aliktu bi zimmati abra'tuhu lillahi syakira minnatih a'ara ma'u mu'minin yawmal jaza aw an aswa Muhammadan aw an aswa. Saya minta maaf Ustaz Mudi, saya bila bab syair ni kurang sikit. Sebab syair ni bahasa yang diguna tu tinggi-tinggi dan kalau kali pertama dengar tu saya tak dapat nak memahami dengan baik. Tapi dia cantik syair ni. Ala kulli hal, saya ambil syair ni, saya cuba study dulu nanti insya-Allah. Tapi syair ni saya nampak secara umumnya nak katanya Imam Syafi'i kata kalau orang buat jahat dengan saya bebaskan dia, saya lepaskan dia sebab saya tidak mahu menyakiti mana-mana umat Nabi SAW. Saya tidak mahu menyebabkan Nabi rasa sedih kerana saya membuat yang tidak elok terhadap umat Nabi. Ala kulli hal, saya peribadi
Hatta nak baca syair ni pun saya takut saya salah dari segi nahu dan sebagainya. Sebab ada kalimah-kalimah yang saya tak nampak maknanya dengan tepat. Jadi ala kulli hal saya akan ambil syair ni. InsyaAllah ada rezeki nanti Ustaz Mudi minggu depan kita baca sikit Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allah barik fiik Allah barik fiik. Seterusnya okey. Oh, syair ni Syekh Husni sebut nisbah pada pada Imam Asy-Syafi'i. Nanti saya akan cek balik semula. Sebab saya peribadi saya tak tahu. Okey. Terima kasih semua. Jazakumullah khairan. Moga-moga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doa semua kita dan moga-moga berkat majlis ini, berkat kita sebut pesan Nabi, berkat kita berselawat. Moga-moga Allah jaga kita, ahli keluarga kita dan moga-moga berkat bacaan hadis-hadis Rasulullah, bacaan sebut tentang Nabi ini. Moga-moga Allah Azza wa Jalla kasih kepada kita dan mengangkat wabak Covid daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada bumi Islam dan daripada seluruh alam, insya-Allah. Allahumma amin. Kita tangguhkan majlis kita insya-Allah dengan kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kat Kelantan, air kelapa panggil air tuak, Ustaz. Maklum adat ke Ustaz? Di Kelantan, ada satu kenyataan lagi. Kadang-kadang memang istilah berbeza menyebabkan kita mungkin salah faham. Sebab tu bila kita dengar satu kenyataan dari seseorang, jangan cepat kita kata dia salah. Kita bertenang dulu dan cuba kita tanya dia. Macam di Kelantan, saya pertama kali di Kelantan, saya terkejut Arak dia sebut tuak dijual di sini. Saya kata, la haula quwwata illa billah, selama betul orang Kelantan jual arak. Terkejut saya bilang ke awal. Tapi bila tanya orang, oh tuak tu main air nira, air nira. Kalau di Selangor tuak dijual di sini, melompatlah orang. Sebab tuak dalam bahasa orang KL, orang Selangor, tuak merujuk kepada arak. Jadi kadang-kadang perbezaan istilah itu menyebabkan kita boleh salah faham. Sebab tu bila kita dengar je seseorang sebut benda yang tak betul, jangan cepat kita kata dia tak betul. Ambil nafas kejap, barulah kita tanya apa yang dia maksudkan. Takut-takut dia maksudkan satu benda, kita faham satu benda, kita kata dia salah padahal dia maksudkan benda lain. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.